Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudari, sahabat-sahabat yang saya kasih sekalian, apa khabar? Tinggal lagi 4-5 hari sahaja lagi sebelum Ramadan yang penuh dengan keberkatan dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala pergi meninggalkan kita. Moga Allah tuliskan nama kita dalam kalangan orang-orang yang mendapat keampunan penuh, memadamkan nama-nama kita daripada senarai penghuni neraka dan rezekikan kita sebaik-baik amal pada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Amin. Dalam episod yang lalu kita cerita tentang satu konsep kesombongan yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan juga kesombongan yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sebutkan ada 3 hal yang kita lihat sebagai contoh ataupun bentuk kesombongan yang terpuji, yang disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam hadis yang sama ada sebahagian lagi hadis ini berbicara tentang satu lagi konsep yang sangat penting, iaitu al-ghirah, cemburu. Dan cemburu ini pun Nabi SAW kata dalam hadis riwayat Imam Nasa'i ini, inna minal ghirata ma yuhibbullahu wa minha ma yabghudullah. Ada cemburu yang disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ada juga cemburu yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah cemburu yang disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Al-ghiratu fir raibati. Ghirah, cemburu yang timbul berasaskan bukti dan tanda-tanda yang jelas. Dan kecemburuan yang dicela ataupun dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah al-ghiratu fi ghairi raibati. Kecemburuan yang tidak berlandaskan sebarang tuduhan ataupun dakwaan yang berasas. Tak ada bukti, tak ada apa. Dia hanya imajinasi dan sangkaan-sangkaan buruk dan sangkaan kosong. Dan itu cemburu yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saudara-saudari yang saya kasih sekalian, nak bagi tahulah, ini adalah episod yang saya fikir saya ambil masa yang paling lama dan paling banyak kali ulang rakam supaya saya cuba do some justice to the topic. Sebab tajuk ghirah ni tajuk yang sangat berat, tajuk yang sangat ada waktunya sensitif juga, khususnya dalam domain yang kita akan lihat berkaitan dengan manusia ni. Dan dia adalah satu perasaan yang semua orang ada dan semua orang ada pengalaman yang berbeza-beza. Dan saya mengambil masa yang cukup lama dan cukup mencabar untuk rumuskan dalam masa yang singkat ini. Jadi kalau kita lihat, Profesor Dr. Hamka pun ada tulis buku. Tajuk buku dia khusus bercakap tentang ghirah. Ghirah, cemburu dan kebencian terhadap Islam, tajuk buku dia. Jadi untuk memudahkan bicara dan perkongsian ini, moga bermanfaat, dan saya minta maaf kalau ada mana-mana bahagian dalam episod ini yang mungkin menyinggung atau tidak tepat, mohon dibetulkan. Cemburu ini ada 2 domain yang penting kita kena faham. Yang pertama adalah domain cemburu Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala dengan manusia, dan manusia juga cemburu apabila melihat agama Allah Subhanahu Wa Taala diejek dan dihina misalnya. Itu satu domain dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Domain kedua adalah domain hubungan sesama manusia, dan yang paling penting hubungan suami dan isteri, dan seterusnya dengan anak-anak, adik-beradik, kakak, adik, dan juga dengan ibu. Dan khususnya angle yang kita akan ambil dalam konteks membicarakan ghirah dalam hubungan manusia ini adalah angle seorang lelaki, kerana hadis-hadis Nabi SAW meletakkan beban ini paling berat kepada lelaki. Nanti kita akan bincangkan dalam domain tu. Mari kita lihat dulu domain yang pertama. Dalam domain yang pertama, kita kena faham bahawa Nabi SAW maklumkan kepada kita, ajarkan kepada kita bahawa Allah Subhanahu Wa Taala memiliki sifat cemburu. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, innallaha yugharu. Allah Subhanahu Wa Taala memiliki sifat cemburu. Wa ghairatullahi an ya'tiyal mu'minu ma harramallah. Dan Allah cemburu apabila hambanya yang beriman melakukan perkara yang diharamkan. Jadi bila kita langgar perintah Allah, kita lakukan dosa, Allah Subhanahu Wa Taala cemburu. Cemburu ni, untuk mudahkan kita faham, kita sebutkan sebagai perasaan yang terdorong daripada kemahuan yang kuat untuk melindungi sesuatu yang disayangi atau yang dinilai tinggi. Protective jealousy, itu yang kita maksudkan di sini. Protective jealousy. So Allah Subhanahu Wa Taala cemburu apabila hambanya yang beriman melakukan dosa, melakukan maksiat. Bahkan ada satu lagi hadis daripada ibu kita, Ummul Mukminin
Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, hadis tadi pun riwayat Bukhari dan Muslim, ya ummata Muhammad, Nabi kata, wahai umat Muhammad, wallahi, Nabi kata, demi Allah, ma min ahadin aghyaru min Allahi an yazniya abduhu aw tazniya amatuhu. Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang lebih cemburu daripada Allah Subhanahu wa taala apabila berzina seorang hamba lelaki atau berzina seorang hamba perempuan. Allahu akbar. Bila berlaku maksiat yang macam ni, Allah paling cemburu. Ya ummata Muhammad, Nabi SAW kata dalam hadis tu, kalau kamu tahu, lau ta'lamuna ma a'lamu la dhahiktum qalilan wa la bakaitum kathiran, kata Nabi SAW. Kalau kamu tahu apa yang aku tahu, korang semua akan lebih banyak menangis dan sangat kurang ketawa. Ini hadis yang diriwayatkan dalam riwayat Imam Muslim. Jadi yang pertama, kita kena tahu bila kita melakukan hal-hal yang haram, Allah Subhanahu wa taala cemburu kepada hamba-hambanya. Yang kedua adalah kita sebagai umat Islam, apabila melihat agama kita dihina, Nabi kita diejek, ada lukisan-lukisan atau ada slogan-slogan, ucapan-ucapan yang melecehkan atau menghina agama kita, kita kena ada natural feeling ghirah, iaitu protective jealousy yang timbul nak mempertahankan agama ni. Kalau tidak ada perasaan tersebut, itu tandanya ada sesuatu yang tidak kena dalam keimanan kita dan kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya. Bahkan penting untuk kita tegaskan, bila kita ada protective jealousy itu, kita bangkit nak pertahankan agama, ia juga mesti dilakukan dengan mengikut sunnah Nabi SAW dan juga peraturan-peraturan undang-undang yang telah ditetapkan. Kita tak diajar sama sekali dalam agama untuk melulu mengikut emosi sehingga kemudian mendatangkan mudarat-mudarat yang lebih besar. Bahkan kita diajar jangan hina pun sembahan orang-orang yang menyembah berhala, kerana kita takut nanti dia akan hina Allah Subhanahu wa taala. Itu domain dengan Allah Subhanahu wa taala, domain dengan manusia. Ini yang saya fikir, macam mana nak cerita supaya tak tersalah tembak dan supaya tidak menyebabkan mesej yang nak disampaikan itu tersasar pula. Kalau kita perhatikan sedari environment kita, suasana kita hidup ni, kita lihat bagaimana semakin longgar dan semakin rapuh hubungan-hubungan kekeluargaan, khususnya antara suami dan isteri. Dan salah satu punca yang saya fikir besar sumbangan dan peranannya adalah terhakisnya sifat malu dan terhakisnya sifat ghirah, cemburu, protective jealousy ini, khususnya golongan lelaki. Saya tak cukup masa nak bercakap tentang cemburu wanita, mungkin satu masa nanti kita akan bincangkan, tapi saya nak fokuskan kepada lelaki, yang saya fikir kalau lelaki memainkan peranan mempertahankan ghirah dalam diri mereka dan tidak menjadi lelaki dayuth, kita boleh perbaiki banyak daripada kepincangan sosial yang kita lihat dalam masyarakat kita. Nabi SAW pernah sebut dalam satu hadis. Hadis ini sebenarnya menakutkan, dan kita sebagai khususnya lelaki, kalau yang dengar ni sahabat-sahabat perempuan, bagi dekat suami atau bagi dekat abang atau ayah untuk dengar atau sampaikan kepada mereka. Dan tentunya ini ilmu yang penting juga untuk kita didik anak lelaki. Nabi SAW sebut, thalathatun haramallahu tabaraka wa ta'ala alaihimul jannah. Allah Subhanahu wa ta'ala mengharamkan alaihimul jannah, syurga ke atas mereka, iaitu mudminul khamr. 3 golongan yang diharamkan syurga ni: orang yang menggoda orang lain untuk minum arak, wal'aq, orang yang derhaka kepada ibu dan ayah, dan yang ketiga wadayyuthu alladhi yuqirrul khabatha fi ahlihi, lelaki dayyuth yang membiarkan kemaksiatan pada isteri dan keluarganya. Apabila isterinya yang berada di bawah tanggungan dan tanggungjawab dia melakukan perkara-perkara yang bersalahan dengan syariat, sama ada ia soal aurat ataupun soal-soal lain, tidak salat dan sebagainya, dan dia tidak melakukan apa-apa pun untuk membetulkan kerana dia takut dengan isteri dia, itu lelaki dayus. Lebih besar malapetakannya adalah lelaki dayus yang membiarkan, lelaki dayus ni lelaki yang tak ada perasaan ghirah, yang tidak ada protective jealousy ni, membiarkan isteri dan anak-anaknya didatangi ataupun bergaul bebas dengan lelaki-lelaki lain, atau membiarkan perhiasan quote unquote, kecantikan dan kemanjaan quote unquote isterinya dinikmati oleh lelaki lain,
dan dia tidak membuat apa-apa pun untuk mempertahankan. Lagi teruk kalau dia tu memang penakut dan takut untuk menegur. Dan Nabi SAW sebut ni dalam hadis ni bukan benda kecil. Nabi kata thalathatun la yadkhuluna al-jannata abada. 3 golongan yang tidak akan masuk syurga buat selamanya. Ad-dayuth, Nabi kata yang pertama, lelaki dayuth. Yang kedua, warrajulatu minan nisa. Hadis tu bunyi macam lelaki daripada perempuan. Wa mudminul khamr, dan orang yang menggoda orang untuk minum arak. Dan para sahabat bingung. Mereka kata, wahai Rasulullah, kami tahu yang menggoda minum arak tu kami tahu, tapi dayuth ni apa? Nabi kata alladhi la yubali, dia ni adalah lelaki yang tak kisah siapa yang mendatangi isteri dan anaknya ataupun keluarganya. Binatang pun ada protective jealousy. Kalau seorang lelaki tidak ada hal ini, Nabi kata la yadkhuluna al-jannata abada, tidak akan masuk syurga buat selamanya. Dan ditanya pula oleh para sahabat, apa pula ar-rajulatu minan nisa, lelaki daripada perempuan ni apa? Nabi kata allati tashabbahu birrijal, perempuan yang menyerupai, berperwatakan lelaki. Dan para ulama, khususnya kalau kita lihat di sini Ibn Taymiyah, Syekhul Islam Ibn Taymiyah menyebut bahawa ad-dayuth adalah alladhi la ghairata lahu. Dayuth ni adalah orang yang tidak ada protective jealousy dalam diri dia. Dia biarkan sahaja isterinya bertepuk tampar dengan lelaki lain, keluar berdua dengan lelaki lain, kalaupun rakan sekerja ataupun rakan kawan sekolah ke. Tapi selepas perkahwinan, tak wajar itu dibiarkan tanpa ada protective jealousy. Dan berapa ramai orang yang kemudian bercerai kerana kononnya cinta lama berputik kembali, dan ia bermula dengan episod-episod yang macam ni. Demikian juga kononnya budaya travel sebab bekerja, travel berdua, pergi jauh, tapi urusan kerja. Ini satu keadaan yang sangat bahaya, vulnerable. Ataupun bermesej-mesej tentang perkara yang tidak ada kaitan dengan apa-apa urusan penting, sehingga kalau kita lihat, biasa dah isteri orang, suami orang curhat cerita masalah peribadi, masalah rumah tangga masing-masing, dan kemudian itu semua membuka pintu-pintu yang cukup bahaya. Demikian juga anak-anak perempuan, khususnya anak lelaki pun jangan buatlah. Ambil bonceng motor lelaki entah mana, entah siapa-siapa hantar balik, bawa keluar makan, pergi lepak malam-malam. Sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah yang ada ghirah, protective jealousy dan bukan dayuth, dia akan halang perkara-perkara yang seperti ini. Dia sepatutnya bila sayang itu dilindungi dengan rasa cemburu. Bila tak ada rasa cemburu, tak ada rasa apa-apa, maksudnya di manakah perasaan sayang itu, protective jealousy itu di mana? Bahkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim, satu hadis yang cukup popular, para ulama bila cerita tentang ghirah, mereka akan petik hadis ini. Hadis tentang seorang sahabat Sa'ad ibn Ubadah radhiyallahu an. Sa'ad bin Ubadah, dia kata, "Lau ra'aitu rajulan ma'a imra'ati." Kalau aku nampak seorang lelaki bersama dengan isteri aku, dia kata apa? Aku akan tebas dia, aku akan pukul dia dengan pedang aku pada bahagian yang tajam tu. Maksudnya dia nak penggal kepala tu. Nak tunjukkan, bukan dia buat benda tu, nak tunjukkan betapa protektifnya dia. Dan fabalagha dhalika Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam dengar ucapan tersebut. Nabi kata apa? Ata'jabuna min ghairati Sa'ad. Kamu rasa takjub, kagum dengan cemburunya Sa'ad? La ana aghyaru minhu. Nabi kata, aku lebih cemburu daripada dia. Wallah aghyaru minni, dan Allah lebih cemburu daripada aku. Demikian Nabi SAW tegaskan dan mengajar kita supaya suburkan sifat protective jealousy, cemburu yang disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sahabat-sahabat, rakan-rakan, saudara-saudari yang saya kasih sekalian, kita hati-hati dengan gaya hidup kita. Jangan biarkan ia kemudian tergelincir kepada perkara-perkara yang menyebabkan kita jadi dayuth yang tidak ada protective jealousy. Kononnya nak ikut trend, nak rasa normal macam orang lain. Tidak semestinya yang dilihat normal itu sentiasa betul, dan majoriti itu sentiasa betul. Ada waktu kita terpaksa melawan arus
untuk mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.